Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kembali bersama Cikgu Adila untuk subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 5. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan sambung PDPR pada minggu lepas iaitu masih di unit 4, permainan kategori pukul dan memadang iaitu permainan softball. Okey, mari kita lihat standard kandungan yang ingin dicapai pada hari ini iaitu mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan softball. So, untuk hari ini, kamu akan dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kawalan zon dalam kemahiran memadang softball. Okey, yang kedua, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey, diharapkan murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 aspek keselamatan sebelum, semasa atau selepas melakukan aktiviti atau permainan softball. Okey, mari kita lihat slide seterusnya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada kawalan zon. Okey, untuk permainan softball, terdapat 3 kawalan zon yang sering digunakan iaitu antara posisi pemain semasa memadang ialah posisi dalam, deep position, posisi tertutup, close position dan posisi pertengahan, medium position. Maksudnya kawalan zon ni adalah susunan pemain memadang. Pemain yang ingin memadang tu kita letakkan dia di posisi mengikut kesesuaian permainan lah, kesesuaian pihak lawan. Jika pihak lawan berkebolehan untuk memberi pukulan yang jauh, apa posisi ataupun kawalan zon yang kita kena gunakan, ataupun apabila pihak lawan lebih kepada pukulan memadang ataupun menampan, apa posisi ataupun kawalan zon yang digunakan. Okey, sebelum tu kita pergi kepada petunjuk Okey, petunjuk nanti kita akan gunakan di untuk menunjukkan pemain lah ya. Okey, nombor 1 adalah pitcher yang membaling bola. Nombor 2 adalah catcher yang menangkap bola. Nombor 3 first base, 4 second base, 5 third base, nombor 6 shortstop, nombor 7 left field, nombor 8 center field dan nombor 9 right field. Okey, mari kita lihat apa 3 kawalan zon tersebut dan bagaimana kedudukan susunan pemain tersebut melalui gambar. Okey, cuba lihat 3 gambar ini. Ini adalah merupakan 3 ilustrasi gambar susunan pemain mengikut kawalan zon ada dinamakan deep position, close position dan pertengahan Okey, so jom kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, mari kita lihat posisi dalam iaitu deep position terlebih dahulu Okey, kalau awak dapat lihat tadi, ketiga-tiga gambar tadi mempunyai perbezaan serta fungsinya. Mari kita lihat apa perbezaan kedudukan serta fungsinya. Okey, untuk deep position, kedudukan pemadang dalam posisi ini adalah hampir memenuhi semua kawasan permainan, terutamanya di bahagian hujung kawasan permainan. Okey, cuba awak tengok dekat arena tapak dia ni So dia dah cover. Dia akan cover keseluruhan kawasan. Maksudnya mana-mana bola pun boleh diambil apabila susunan permainan sebegini. Okey, kemudian yang kedua, pasukan pemadang menggunakan posisi ini apabila mereka mengetahui pemukul mempunyai kemahiran dan memukul bola dengan kuat dan jauh. Kalau kita berjumpa dengan pihak lawan yang mempunyai kemahiran memukul bola dengan kuat dan jauh, kita perlu menggunakan deep position sebagai strategi untuk memadang dengan baik Okey, pukulan bola dengan kuat dan jauh selalunya dilakukan oleh pemukul terakhir yang memerlukan satu larian lengkap untuk pasukan apabila rakan sepasukan pemukul telah tersingkir dalam permainan.
Ini adalah strategi bagi kumpulan pihak lawan lah untuk pemukul lah ya. Dia akan letakkan pemain yang dapat memukul seperti home run kan. So dia akan letakkan bahagian akhir untuk menolong lah, membantu semua pemain yang dalam padang tu mendapat home run. Alright. So cuba tengok kedudukan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Awak ingat kedudukan dia kat sana? Okey. Itu kedudukan yang tadi yang nombor 1 tadi apa? Pitcher, 2 catcher dan sebagainya Kamu boleh rujuk dalam buku teks ada boleh rujuk sekali Alright, jom kita pergi kepada posisi kedua, iaitu posisi tertutup, close position. Okey, cuba tengok gambar. Gambar atas ni dan gambar bawah berbeza kan? Okey. Mari kita lihat apa dia punya fungsi dan bagaimana Okey, strategi memadang secara close position digunakan apabila pemadang menjangkakan pukulan pemukul adalah tidak terlalu kuat atau jauh. Itu beza dia. Untuk deep position tadi, kita gunakan bila pihak lawan boleh kuat pukul dengan kuat dan jauh. Okey, untuk close position kita gunakan apabila kita jangkakan pihak lawan kita hanya dapat pukul tidak terlalu kuat atau jauh. Okey, strategi ini selalu digunakan oleh pemukul yang menggunakan teknik pukulan menampan. Kan tadi kan kita boleh memukul ataupun menampan kan. Kalau menampan tu kita just tahan je bola tu supaya dia bergolek di sekitar kita saja. Okey. Bagi memastikan pelari tapak di tapak 3 dapat berlari ke tapak terakhir untuk mendapatkan satu larian kepada pasukan. Tapak 3 yang mana satu? Ingat tak lagi? Ini tapak 1, ini tapak 2, ini tapak 3. Okey. Okey, kemudian posisi pemadang adalah hampir kepada pemukul dan strategi memadang ini juga merupakan salah satu teknik mengganggu konsentrasi pemukul, terutamanya untuk pemukul yang kurang berpengalaman. So dia kumpulkan, cuba tengok ni. Pemadang-pemadang ni dikumpulkan kat sini. Kemudian yang ni pun dekat berada berhampiran dengan siapa? Berada berhampiran dengan pemukul. Dekat. Dia punya tu dekat. So dia akan memberi gangguan lah kepada pemukul. Pemukul akan rasa nervous, tak selesa kan. So dia tak dapat memukul dengan baik. Itu strategi lah Alright. So yang ketiga, setakat ni faham Okay, yang ketiga kita pergi kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah posisi pertengahan, medium position. Okey. Saya bagi tunjuk semula Tunjuk semula. Ada ilustrasi yang ketiga ni, medium ni dengan close position memang sangat berbeza lah kan. Okey, bagi medium position dengan deep position agak hampir sama. Apa yang berlainan? Cuba tengok yang hujung sekali. Kat sini, ke atas sekali 7, 8, 9 kan? Kat sini 7, 8, 6, 9. Dia dah ubah kat situ Dia ada 4 posisi yang hujung sekali tu. Okey. Dia tukar macam dekat atas ni 4 posisi di tengah. Yang ini 4 posisi tu di hujung Alright, apa detail tentang posisi ini? Posisi pasukan pemadang di tengah, iaitu di antara hujung padang dan tempat pemukul. Okey. Posisi ini digunakan apabila pasukan pemadang tidak dapat menjangkakan kekuatan pukulan yang akan dipukul oleh pemukul. Ni biasanya kita jumpa pihak lawan yang barulah. Tak pernah jumpa lagi kan. Contoh, kita tak pernah lagi jumpa dengan tim tu. So, kita tak tahu perlawanan dia macam mana. Kita pun tak pernah tengok. So, kita boleh gunakan kawalan zon yang macam ini. Lebih selamat lah. Okay. Alright. So, yang ini adalah kaedah latihan, cara bermain di sekolah lah. Bagaimana nak buat latihan kawalan zon ni. Okey, murid bagikan kepada 2 kumpulan. Kedua-dua kumpulan akan menggunakan kemahiran memadang yang dipelajari. Pasukan A akan bertindak sebagai pengumpan bola dan pemukul, manakala kumpulan B akan bertindak sebagai pemadang. Okey, so kumpulan B ni akan buat
strategi memadang tadi ikut kawalan zon berbeza-beza lah. Okey. Sebelum murid 1 membuat pukulan, semua pemain kumpulan B akan bergerak menyusun pemain mengikut posisi bersesuaian dengan pukulan yang dilakukan. So, kalau kumpulan A nak pukul jauh, so kita akan guna strategi deep position lah. Kalau kumpulan A kata, sebab dalam dekat sekolah kan, dia bolehlah kata kalau kata nak buat menampan saja, kita gunakan kawalan zon apa tadi? Close kan? Okey. Kalau dia tak beritahu, kita akan gunakan medium position ya. Alright. Yang ni cara bermain. 12 biji bola akan dipukul. Setiap bola yang berjaya ditangkap kemas akan mendapat 1 mata. Pasukan berjaya memperoleh 5 mata terawal dikira sebagai pemenang. Sampai 5 mata lah, sebab untuk PJK kalau dekat sekolah hanya 30 minit, 40 minit ke? Sejam kan? So nak bertukar lagi pemain dan sebagainya, nak buat kemahiran memerlukan masa yang banyak. So kita guna 5 mata je. Permainan ini akan dilakukan dengan kumpulan bertukar peranan. Permainan ini dimainkan dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan peraturan dan undang-undang permainan softball. Okey, mari kita lihat kekuatan dan kelemahan. Okey, kekuatannya, strategi ini dapat memastikan pemadang mengawal kawasan permainan dengan baik. So kalau kita tahu tiga teknik kawalan zon ni, kita dapat memastikan kita kemahiran memadang kita bagus. Kita dapat mengawal lah, tak adalah kita senang dikalahkan ya. Kelemahan, pasukan memadang kadang-kala tersilap membuat anggaran strategi pemukul yang memudahkan pemukul mendapat mata. Kadang-kadang kita tak jangka kita rasa dia nak buat pukulan ataupun kita ingatkan dia adalah satu pasukan, pihak lawan kita pasukan yang memukul kuat. Lepas tu kita tak gunakan yang deep position untuk pukulan yang kuat kan. Contoh pihak lawan kita memang tak pukul kuat lah, sepatutnya kita guna apa? Kalau untuk yang tak kuat, kita guna close position saja. Tetapi kita guna deep position. So salah percaturan ya. So memudahkan pemukul mendapat mata. Alright, itu kekuatan dan kelemahannya. So untuk hari ni tamat untuk bahagian softball. Okey. Untuk secara teorinya lah. So selepas ni kita akan bincang dalam WhatsApp aspek keselamatan. Saya nak awak fikirkan apa aspek keselamatan dalam permainan softball sebelum, semasa dan selepas permainan. Seperti yang macam kita pergi PJ kan, selalu kita buat apa dulu sebelum, kemudian semasa kita buat apa, selepas kita buat apa. Dia sama je dengan permainan lain, cuma dia ada beberapa yang spesifik lah. Contoh memakai pakaian seperti apa dan sebagainya ya. Alright, itu kita akan bincang dalam grup. Kemudian saya akan bagi kuis dan seterusnya saya akan bagi beberapa link tambahan untuk kamu lebih memahami bagaimana permainan softball ni dimainkan ataupun undang-undang dalam permainan softball. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selepas ni sila siapkan tugasan yang diberi dan siapkan nota tajuk softball ni dalam buku tulis. Okey. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.